Saya mencadangkan bahawa ada keperluan untuk kita menukar pemahaman ataupun falsafah pembiayaan kesihatan. Di mana ia beralih daripada tanggungjawab kerajaan kepada tanggungjawab kita bersama, individu, keluarga, majikan dan juga sistem yang lain. Kita kena lihat sumber pembayaran yang lebih banyak dan juga contoh model yang boleh dipertimbangkan adalah seperti yang diimplementasi di negara Thailand, South Korea, Taiwan yang memperkenalkan dengan izin satu social health insurance atau national health insurance. Saya tahu ini bukan satu keputusan yang popular. Malah sangat suka kerana tiada siapa yang suka jika ada sumbangan daripada gaji sendiri ataupun pendapatan atau kena membayar lebih banyak cukai. Tetapi ini penting untuk penjagaan sistem kesihatan untuk terus mampan, bukan saja untuk 10-15 tahun tetapi untuk jangka masa yang sangat panjang. Saya nak tegaskan, ini tidak bermaksud privatization of medical services dengan izin ataupun model yang digunakan di Amerika Syarikat. Sebenarnya model yang di USA adalah satu teladan yang kita harus lihat, satu teladan yang kita tidak harus ikut di negara kita. Tapi model National Health Insurance adalah satu model di mana kerajaan mengendalikan sistem insurans tersebut dan bukan pihak swasta. Dan maka filosofinya adalah bukan profit driven tetapi untuk pastikan ia mampan dan untuk mendatangkan kebaikan untuk rakyat kita. Dan jika diimplementasi, ia haruslah diimplementasikan secara progresif supaya tidak menyebabkan kejutan mendadak kepada pasaran ataupun terlalu membebankan rakyat. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memberikan satu contoh dan bayangan kutipan pembayaran jika kita melaksanakan sistem ini berdasarkan kutipan KWSP, EPF dan EIS di negara kita. Berdasarkan kiraan EPF, KWSP dan EIS, pengenalan skim insurans kesihatan boleh menambah secara anggaran 31.1 bilion untuk membiayai pembelanjaan penjagaan kesihatan sebagai tambahan kepada peruntukan Kementerian Kesihatan daripada bajet persekutuan. Jika kita melihat purata dari segi EIS, purata gaji kalau 2,000 untuk 6.5 juta orang pekerja dan kita ambil 0.25% daripada setiap bulan, ini boleh diterjemahkan kira-kira RM5 setiap orang. Dan jika kita kutip, dalam setahun kita boleh mengumpul sebanyak 780 juta dan ini tidak termasuk caruman daripada majikan. 780 juta itu boleh membina dua buah hospital kecil. Jika purata gaji 4,000, 0.25% orang menyumbang kira-kira RM10 satu bulan, kita boleh melihat pertambahan 1.56 bilion ringgit. Ini sistem EIS. Kalau kita lihat KWSP, kita tahu sistemnya 11% pekerja, 5% pencaruman majikan. Pada tahun 2019, peruntukan yang dapat daripada KWSP adalah 31.1 bilion. Kalau kita campur ini dua, kita melihat hampir 32 bilion. Bayangkan bajet terbesar kesihatan pada tahun ini ada 41 bilion. Jika kita ada tambahan 32 bilion, bayangkan kita boleh melabur membeli peralatan kesihatan baru, membaiki klinik hospital daif, membantu menjaga pekerja kesihatan kita, menaikkan ilawan gaji mereka untuk mengekalkan dalam sistem, untuk reduce brain drain dan juga memperkaskan sistem digitalization dan juga sistem kesihatan banyak lagi. Tapi seperti saya katakan tadi, ini haruslah diimplementasikan secara berfasa. Ini dan tidak untuk memotong pendapatan selalu terlalu tinggi. Jika kita mula dengan contohnya 5% daripada sumbangan penduduk dan tambahan padanan 5% daripada majikan, kita boleh mendapat 15 hingga 17 bilion dalam setahun. Ini hampir separuh daripada belanjawan kesihatan. Sebenarnya kalau SHR ini dilakukan dengan betul, ia dapat dimulakan terlebih dahulu secara peringkat dengan pekerja-pekerja GLC kerajaan. Sebenarnya pekerja GLC mereka sudah ada satu sistem insurans swasta di mana mereka memberikan perlindungan kepada pekerja mereka. Jadi kita sebenarnya tak perlu reinvent the wheel. Kita cuma haruslah just transfer them. Dan jika boleh kita mengembangkan kepada orang lain. Jika ia dapat diimplementasikan dengan baik,
Terutamanya jika kita lihat indikator kesihatan bertambah baik, servis kesihatan di hospital bertambah baik, kita tak perlu tunggu begitu lama, kita mendapat ubat yang berkualiti, saya yakin semakin banyak orang akan berserta dalam skim ini.